Hai, jadi kita akan sambung discussion dengan soalan nombor 10. Okey, soalan dari SPM Trial Negeri Pahang tahun 2020 AdMed Paper 1. Okey, kita akan baca dululah soalan untuk kita fahamkan apa yang diminta lah. Jadi diagram 3, okay, this is diagram 3 shows the straight line AB. Straight line AB is here lah, daripada A sampai B, okay, straight line, which is perpendicular. Okay, this is important information lah, perpendicular to the straight line CB. Okay, CB dekat sini maksudnya garisan AB dengan garisan CB perpendicular. Okay, secara general ataupun secara bila kita dengar perkataan perpendicular, perkara pertama yang kena ada terlintas di fikiran kita, terlintas di fikiran. Okey, perkara pertama yang kita kena tahu adalah sudut di antara garisan AB dengan CB ni adalah 90 darjah, okey. 90 darjah. Okey, di sini should be 90 darjah. Okey, kita sambung soalan. Jadi soalan soalan bagi tahu kat kita lagi satu information. Okay, CB punya equation adalah y sama dengan 2x tolak 1 lah. Okay, y is equal to 2x minus 1. Jadi dia nak kita cari coordinates B. So in the end disuruh kita cari coordinates B. Jadi bila nak cari coordinates untuk B, kita kena tahu nilai x berapa, nilai y berapa lah. Okay, nilai x berapa, nilai y berapa, itu yang penting kita kena cari dekat sini lah. Okay, jadi seperti biasa sebelum kita start, jom kita recap several ataupun beberapa item yang penting sebelum kita start jawab soalan ni lah. Okay, sebelum ni kita dah belajar ya, bila mana kita dengar perkataan parallel, okay, parallel, kalaulah dua line tu parallel ataupun dalam bahasa Melayu dia selari, apa yang akan berlaku adalah M sorry apa yang akan berlaku adalah M1 is sama dengan M2. Okay, sekejap dia macam rapat sangat. Okay, M1 sama dengan M2. Maksudnya apa? Gradient, kecerunan untuk sesuatu, untuk garisan AB tu ada sama dengan garisan yang kedua lah. Jadi contoh ini adalah parallel lah. Jadi dia punya kecerunan adalah sama. Okey, itu adalah yang pertama. Sekarang kita dengar lagi perkataan yang baru, okey, iaitu kita dengar terms yang baru lah, iaitu perpendicular. Okey, perpendicular ataupun dalam bahasa Melayu adalah inilah berserenjang. Okey, itulah berserenjang lah, okey, bahasa Melayu dia. Jadi untuk perpendicular ni, apa yang kita kena faham adalah perpendicular ni, contohnya ya, kalaulah garisan yang pertama macam ni, garisan kedua mesti macam ni, dan macam yang saya mention tadi, dia mesti 90 darjah lah dekat sini. Okay, semua sudut ni 90 darjah. Itu berkenaan dengan perpendicular, dan formula bagi perpendicular adalah M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Okey, jadi apa yang persoalannya sekarang, kita mesti tertanya-tanya kenapa formula ni boleh terhasil. Okey, kenapa M1 darab M2 sama dengan negatif 1? Kalau macam the first formula ni, dia logik lah. Kita boleh nampak dengan mata kasar yang gradient dia, kecerunan dia sepatutnya sama. Tapi kenapa kecerunan untuk perpendicular ini berbeza? Okey, jadi ada dua faktor yang kita kena ambil, yang kita kena consider lah, okey, bila mana kita berbicara tentang perpendicular. Okey, the first one adalah, okey, bayangkan ini adalah ini adalah garisan yang pertama lah. Bayangkan ini adalah garisan yang pertama. Okay, jadi garisan yang pertama kita katakan AB lah misalnya. Dia ada kecerunan
M1. Jadi kecerunan ni dipengaruhi oleh dua faktor lah, sebab kita dah tahu M is sama dengan Y2 minus Y1 bahagi X2 minus X1. Ini adalah formula asas bagi kecerunan lah. Jadi dia dipengaruhi oleh dua benda, iaitu berapa tinggi dia dan berapa lebar graf tersebut lah. Jadi ini adalah movement of Y, movement of X lah. Sama juga dekat sini. Ini movement of Y, movement of X. Okey, ini adalah gambar rajah yang pertama. Bayangkan saya ada gambar rajah yang kedua. Okey, untuk gambar rajah yang kedua ni, dia adalah 90 darjah daripada this diagram lah, in which dia akan jadi macam ni. Okay, should be jadi macam ni lah. Okay, lebih kurang macam ni. Dan sama juga kita namakan dia sebagai CD dululah. Okay, dan sama juga dia dipengaruhi oleh dua perkara. Okay, iaitu tinggi dia berapa dan kelebaran dia berapalah. Ini akan jadi movement of Y, dia akan jadi movement of X. Okey. Dan faktor pertama dia adalah sebenarnya bila kita tahu dia perpendicular, dia mesti berlawanan arah. Macam yang gambar rajah pertama ini, dia punya kecerunan dia adalah ke bawah, maksudnya dia negatif. Okey. Kecerunan dia semakin lama semakin ke bawah. Tapi kalau kecerunan untuk garis untuk line yang kedua ni, line CD ni, dia terbalik. Jadi dia mesti positif. Jadi yang pertama kita kena tengok in terms of arah lah. Okay. Jadi bila kita kata perpendicular, arah akan opposite. Okay, arah akan bertentangan lah. Jadi bila arah opposite, that's why negative 2 comes lah. Sebab itulah kita ada negatif dalam formula. Okay. Jadi negatif dekat sini comes from arah. Okay. Yang kedua, selain daripada arah, kita juga kena tengok dua item yang saya mention tadi. Apa dua item yang saya mention tadi? Okey. Tadi saya mention, untuk kita tahu kecerunan sesuatu garisan, kita kena tengok dia punya ketinggian, iaitu movement of Y, dan juga kelebaran, iaitu movement of X. Jadi sebenarnya kalaulah kita tengok betul-betul, okey, kalau kita gerakkan graf AB ni jadi graf CD, sebenarnya apa yang berlaku adalah kita punya ketinggian sebenarnya dah bertukar jadi kelebaran. Okay, dah bertukar jadi lebar. Okay, daripada sini sebenarnya dia bertukar jadi lebar. Sekejap Okay, dia bertukar jadi lebar dekat sini lah. The same thing juga dekat sini. Kelebaran kita dah bertukar menjadi ketinggian. Maksudnya kat sini, kalaulah kita kita punya height, okay, height untuk garisan AB adalah sama dengan movement of Y, dan height untuk bukan height lah sekarang, and kita punya width, maksudnya kelebaran kita dekat base kita ni adalah sama dengan movement of X. Dia sekarang nilai dia bertukar. Jadi bila nilai bertukar, kalaulah gradient ni sekarang macam ni, dia akan jadi terbalik lah. Jadi dia akan jadi macam X over Y. That's why lah in the end formula dia sebenarnya dia terbalik, sebabnya kalau kita tengok formula dari sini ya, yang ni M1 darab M2 sama dengan negatif 1 ni, dia sebenarnya berasal daripada sini sebenarnya. M1 M2 darab 1 sama dengan negatif 1 ni, dia sebenarnya berasal daripada M1 sama dengan negatif 1 per M2. Itu asal dia. Kita pindahkan kat sini. Sebab itulah dapatnya this formula. Jadi ada dua perkara yang kita kena pertimbangkan lah, iaitu arah, sebab dia bertentangan arah, opposite direction, dan yang kedua adalah dia punya
ketinggian dan juga kelebaran sudah bertukar nilai. Okey. Jadi itu secara konsep dia kenapa perpendicular formula sedemikianlah. Jadi kita bergerak kepada soalan. Okey, untuk soalan ni, apa yang kita kena buat, yang pertamanya seperti biasa, saya nak semua orang untuk jadikan ini sebagai amalan lah. Okey, jadi maksudnya kita cuba untuk list down all the information yang kita ada. Jadi dekat sini, information yang kita ada adalah equation untuk CB. Okey, CB punya equation adalah Y sama dengan 2X tolak 1, di mana 2 ini merujuk kepada M gradient dan juga C yang negatif 1 ni C lah, ataupun nama lain dia adalah Y intercept. Okay, Y intercept ni apa? Y intercept adalah nilai Y. Okay, value for Y given that apabila X sama dengan kosong. Okay. Jadi, berdasarkan information dekat sini, kita sebenarnya dah boleh tahu kita satu perkara. Okay, ini adalah equation untuk CB. Dan kita tahu C kita sama dengan negatif 1. Jadi, makna kata, dekat sini kita tahu adalah Y sama dengan 1 dekat C ni. Okay, kenapa Y sama dengan 1? Sebab dia memintas paksi Y. Okay. Dan pada masa sama, kita juga boleh tahu koordinat untuk C berapa. Okey, sebabnya Y-intercept ni adalah apabila X sama dengan kosong. Jadi maksudnya X kita adalah kosong lah. Okey, Y kita sama dengan Y kita sama dengan negatif 1 lah. Bukan 1 sebab dia ada negatif kat sini. Jadi Y kita sama dengan negatif 1. Okey, okay, jadi itu information kita boleh dapat daripada sini. Dan untuk B pun, walaupun tak ada tak apa, kita try tulis information yang kita boleh bagi dekat B, iaitu kita ada koordinat X1, Y1. Okey, jadi yang pertama saya nak anda semua untuk tahu, kita dekat sini kita ada kecurunan, betul tak? Garisan CB ni, okay, garisan CB ada kecurunan sebanyak M sama dengan 2. Jadi itu ada information kita boleh gunalah. M, okay, M sama dengan 2. Sekejap ya. M sama dengan 2, di mana 2 ini diperolehi daripada Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Y2 kita, okay, sebabkan ini garisan CB, Y2 kita should be this one lah, sebab kita dah nak denotekan B ni sebagai X1, Y1, so this one should be X2, Y2 lah. Jadi Y2 kita negatif 1, okay, tolak Y1 kita is Y1 lah, sebab kita tak ada information on Y1. Okay, Y1 bahagi X2 kita adalah kosong. Okay, kosong tolak dengan X1 lah, sebab kita tak ada information on X1. Okay, daripada situ bila kita simplifiedkan, kita akan dapat negatif 1 tolak Y1 bahagi negatif X1, di mana kita boleh simplifiedkan lagi. Dia akan jadi yang ni semua negatif, so saya darabkan semua dengan numerator dengan denominator ni, saya dua-dua darab negatif 1, jadi dia akan jadi 1 plus Y1, okay, bahagi X1. Okay, jadi ini adalah information pertama yang kita dapat lah. Okay, tapi untuk memudahkan, saya terus jadikan X1 sebagai subjek lah. Okay, X1 ni saya pindah ke atas, 2 ni saya pindah ke bawah. 1 plus Y1 bahagi 2. Okay, ni yang kita dapat. Okay, itu yang pertama. Jadi saya namakan ini sebagai the first equation lah. Okay, the second equation adalah di mana kita perlu apply maklumat berkenaan perpendicular. Jadi tadi saya dah mention ni, bila kita berbicara tentang perpendicular, formula dia ni this one lah, M1. Okay, M1. Okay, formula dia adalah this one lah, should be
M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ini formula yang penting. Jadi kita akan gunakan formula itu untuk selesaikan yang kedua lah. Jadi equation yang kedua yang kita boleh buat adalah M1 sama darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M1 kita ni kita assume CB lah. Okey, kita assume CB. Kita assume ni CB. Maksudnya garisan CB. M2 ni kita assume garisan AB lah. Okay, garisan AB. Jadi M1 kita dah ada information kan, M sama dengan 2 kan, jadi kita masukkan terus 2 dekat situ. Manakala M2 kita tak ada information, jadi kita kena carilah. Dia adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini adalah gradient kita untuk AB. Tapi kita sebenarnya ada je information, okay, sebab Y1 X1 kita tak tahu, tapi yang ni kita denote sebagai X2 Y2 lah. Jadi, tapi kita ada information, that's why kita akan masukkan nilai A ni dekat Y2 dengan X2 ni. Jadi 2 darab Y kita sekarang 4. Okay, 4 tolak Y1 bahagi kita punya X sekarang kosong. Okay, X kita sekarang kosong daripada sini. X2 kita kosong. Kosong tolak X1 lah, sebab X1 kita tak ada information. Jadi sama dengan negatif 1. Okay, sekejap ya. Okay, kita besarkan sikit. Okay, jadi jadi apa yang kita kena buat, kita just simplifikan dia saja. Jadi akan jadi 2 dalam bracket ni akan jadi 4 tolak Y1 bawah ni akan jadi negatif X1 lah, sama dengan negatif 1. Okey, lepas tu kita boleh ni kita boleh multiplykan expand dekat dalam, dia akan jadi 8 tolak 2 Y1. Okey, yang ni pula kita boleh yang ni pula kita boleh pindah ke kanan, dia akan jadi positif lah, negatif darab negatif positif, jadi akan jadi X1 je. Okey, jadi ini kita pindahkan ke left hand side, sama dengan 8 tolak 2 Y1. So this one will be our second equation. Okey, lepas dah buat macam ni, nampak tak? Kita sebenarnya boleh compare kan equation yang first kita ni, sebab kita dah ada X1 as the subject, dengan equation yang kedua kita, sebab X1 kita pun dah jadi subject. Jadi apa yang saya akan buat seterusnya adalah saya akan substitutekan equation first dalam second equation lah. Jadi equation first kita adalah 1 tambah Y1 bahagi 2. Jadi X1, okay, X1, sorry. Jadi X1 X1 kita tadi sama dengan berapa? Sama dengan 1 tambah Y1 bahagi 2. Okay, 1 tambah Y1 bahagi 2 sama dengan equation kedua kita yang kat atas ni lah. 8 tolak 2 Y1. Okay, jadi kita just simplifikan, kita solvekan, try untuk dapatkan Y1 berapa lah. Di dalam case ni, yang ni saya akan pindah ke kanan. Jadi akan jadi 1 tambah Y1. Okay, sama dengan 2 darab 8 is 16. 2 darab negatif 2 is negatif 4 lah. Y1. So kita letakkan Y1 dekat satu tempat, constant dekat satu tempat. Jadi yang ni saya akan pindah ke sini, yang constant saya akan pindah sebelah kanan. Okay, jadi Y1 bila ni negatif dia akan pindah jadi positif kan. Jadi Y1 tambah 4Y1 akan jadi 5Y1 sama dengan 16. Yang ni positif pindah ke jadi negatif. 16 tolak 1 sama dengan 15. And Y1 adalah sama dengan 3. Okey, ini adalah Y1. Okey, seterusnya kita just masukkan je lah. Ini adalah Y1 ni. Okey, Y1 kita. Dan seterusnya kita boleh substitutekan this amount boleh substitutekan amount ni, okay, dalam equation 2 boleh, equation 1 tadi pun
Bolehlah, tapi sebab equation dua macam senang sikit, so that's why saya masukkan dalam equation yang kedua ni lah. Okey, jadi equation kedua kita tadi x1 sama dengan 8. Okey, kita salin balik je lah. x1, okay, x1 sama dengan 8 tolak 2y1. Jadi y1 kita sama dengan 3 dekat sini, y1 sama dengan 3, substitute kat sini je lah. Jadi sama dengan 8 tolak 2 darab 3 sama dengan berapa? 8 tolak 6 sama dengan 2. Jadi x1 kita sama dengan 2. Jadi ini kejawapan kita. Bukan sebab kenapa saya kata bukan, sebab dia nak koordinat B, bukan dia nak nilai x dengan y, dia nak koordinat B. Jadi bila koordinat B, apa yang kita kena buat is macam ni je lah. Okay. B koordinat dia mestilah x1 y1 kan. Kenapa x1 y1? Daripada sini information yang kita dah letakkan dekat sini. Jadi B is sama dengan x1 kita sama dengan 2. Okay. Y1 kita pula sama dengan 3. Okay. Sama dengan 3. Okay. Jadi itulah koordinat untuk point B. Okay. Itu dulu untuk soalan nombor 10.